Puteri dah hilang. Kenapa dia hilang? Yang dia. Sekejap, tunggu dia kejap. Ada tak sesiapa boleh WhatsApp dia? Tanya, kenapa dia? Empat orang je. Tak tercapai objektif 4 orang. Ayu tak boleh Ayu. Ayu tak ada, Azli tak ada. Syuhaida tak ada. Tak tahu Ego tadi internet ataupun tidur lagi Ego. Itulah tidur lagi kan. Ainun ada Ainun? Tak ada kan? Tak tahu dia. Tadi dia kata nak. Itulah sebab nanti kalau cikgu tengah present tiba-tiba dia orang nak masuk, saya tak boleh invite dia. Kalau dia guna email luar, kena add dia masuk. Yes, Fadita dia kata live dia tolong tu. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey. Dapat tak WhatsApp Puteri Hana Farisha? Kenapa dia terkeluar? Dia line slow Ego. Okey. Saya pergi baliklah tadi ya. Saya display balik slide tu. Okey, soalan 19 ya. Soalan 19 kita try buat separuh-separuh lah ya. Kita buat 20 soalan lah. Ya, nampak tak apa yang saya display tu? Nampak. Okey, soalan 19 ya. Soalan 19. Okey, soalan dia 12x dalam kurungan 3x tambah 1 tolak kurungan 6x tolak 1 kuasa 2. Okey. Matematik ni senang je. Dia dalam kurungan semua kena buka. Tak boleh ada kurungan. Bila ada kurungan dia tak boleh nak selesai sebab dia terkurung kat dalam tu kan. So kita kena buka dia bagi selesai. Okey. So nampak tak anak panah cikgu tulis? Okey, 12x tolak 12x darab ni. Arrow ni darab. Okey, darab 3x. Cikgu dapat 36 x kuasa 2. Okay, 12x darab 1, 12x. Okay, 6x tolak 1 kuasa 2 ni saya pecahkan dia kepada 2 lah sebab dia kuasa 2. Okay, so ada 2. Okay, negatif di luar. Okay, biar je. Biar dulu negatif kat luar ni. Asingkan dia. Kita settle dalam dulu. Masalah dalaman ni kita settlekan dulu. 6x darab 6x 36 x kuasa 2. Okey, sambil cikgu explain ni sambil buat lah. Okey, sambil buat. Kalau tak buat nanti cikgu cakap seorang-seorang. Okey. 6x darab 6x 36 x kuasa 2. 6x darab negatif 1 negatif 6x. Negatif 1 darab 6x negatif 6x. Negatif 1 darab negatif 1 positif 1. Okey, tadi cikgu kata apa? Negatif tu tinggal dekat luar dulu kan. Okey, sekarang kita ambil semua negatif tu darab masuk dengan yang ada dekat dalam. Sebab kita nak buka kurungan ni. Okey, so negatif darab positif negatif. Negatif darab negatif positif. Negatif darab negatif positif. Negatif darab positif negatif. Satu-satu lah ni. Okey, yang ini saya underline ni. Saya underline sebab dia serupa. Serupa dan apabila kita ada 36x kuasa 2 dan kita tolak dengan 36x kuasa 2 maka dia terhapus. Hapus jadi maksudnya tinggal kosong lah dia. Okey, tinggal kosong. Okey, 12x. Lepas tu ni serupalah 6x. Kita susun je sebelah-sebelah.
Okey, 12x tambah 6x tambah 6x. Cikgu dapat 24x. Tolak 1. Okey, jawapan dia D. Donkey. Faham ke? Okey. Bahagia kita berapa orang hari ni? 6 orang je. Ainun baru masuk. Okey, kita tengok soalan 20. Yang ini form 1, form 2, form 3 punya. Memang akan masuk. Okey, soalan 20. Kalau cikgu ladu, cakap ladu ya. Cikgu short seseorang ni, cakap seseorang ni. Okey, nombor 20. Ungkapkan 7x tolak y per 2x kuasa 2 tambah xy bahagi 49x kuasa 2 tolak y kuasa 2 per 2xy tambah y kuasa 2 sebagai satu pecahan tunggal. Maksud dia nak yang paling ringkas sekali. Kena simplify dia paling ringkas sekali. Mana yang boleh cancel, mana yang boleh potong tu potong. Okey. Okey, bahagi pecahan mesti tukar kepada darab. Kalau tukar kepada darab, kita kena terbalikkan. Yang bawah ni naik atas, atas turun bawah. Okay. Itu yang berlaku dekat sini lah. 2xy tambah y kuasa 2 dekat atas. 7 kuasa 2 ni datang dari mana ni? Dia datang dari 49. Okay, sebab 49 ni ialah kuasa 2 sempurna untuk 7. Okay, 7 kuasa 2 dapat 49. Okay. So cikgu buat 7 kuasa 2, x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okay, sebelah sini saya faktorkan x. X tu dia ada di kedua-dua sebutan. Pertama ada, kedua ada. Jadi saya keluarkan dia. So yang tinggal dekat dalam dia adalah x. Dekat luar kan. Yang tinggal dekat dalam tu 2x tambah y lah. Bila kita darab balik, dia dapat balik 2x kuasa 2 tambah xy. Okay. Yang tadi yang dekat sini, okay, yang ni dah belajar form 3 kalau tak silap. Kalau dia kuasa 2, semua kuasa 2, kita kena tukar dia kepada 2. Okay. Tukar kepada 2 pecahan lah. Okay, ada 7x tolak y, 7x tambah y. Negatif. Negatif terhasil apabila negatif darab positif. Okay. Kalau sini positif, sini negatif, betul. Okay, lepas tu kita potong lah yang sama ni. Ni yang kuning cikgu potong ni, kuning ni potong dengan bawah ni. Yang atas ni serupa dengan bawah ni. Cancel dia, potong dia. So yang tinggal atas y sahaja, bawah x dalam kurungan 7x tambah y. Dia ada soalan tak? Ni agak pening sikit kalau dia tak tahu basic. Okay, yang ini pun faktoran, kembangan, kena banyak buka buku mendengar rendah. Memang dia akan keluar banyak soalan ni, dalam 7-8 soalan macam tu. Sebenarnya awak okey. Cikgu. Kalau contohlah soalan ni dalam darab, kena tukar kepada bahagi lah pula cikgu. Tak ada. Darab kita boleh, darab boleh terus cancel. Okay. Bahagi je. Bahagi pecahan dia tak boleh terus cancel, dia kena tukar je darab. Kita memang belajar dari sekolah rendah, ingat tak pecahan? Kalau kita darab tak ada masalah. Bahagi je kita kena tukar dia darab. Okey, boleh. Ada soalan lain tak? Kalau jumpa bentuk ni, mesti kena ada dua faktor. 7x tolak y, 7x tambah y. Kita kena tengok kuasa 2 sempurna. Siapa pula lagi masuk tu? Okey, teruskan. Okey, soalan 21. Baca pendapat pula ni. Kecilkan sikit. Okey, 21. Okey, 21 diberi bahawa n kuasa 2 tambah n per m sama dengan 3 tambah 4n per 2. Okey, cikgu display ni awak tengok kertas awak tau sambil tengok tulis-tulis.
Okey, bila jumpa bentuk ni mesti darab silang. Okey, darab silang. Okay, sekarang awak cuba darab silang. Okey, 2 tu darab dengan yang M kuasa 2 tambah N. 4 tu darab dengan 3 tambah 4N. Okey, darab silang. So akan dapat macam cikgu buat ni lah. Okey, 4 darab 3, 12. 4 darab 4N, 16N. Pastikan N tu duduk depan. N tu duduk depan, tengok sini. Ungkapkan N dalam sebutan M. Dia sebut N dulu. Jadi N tu mestilah duduk depan sebab N tu perkara rumus. Dia maksudnya kita nak cari dia sebenarnya, N tu. M tu ke belakang. So, 2M kuasa 2, darab darab, kurungan darab. Okay, 2 darab N, 2N. Okay. Kumpulkan N tu sebelah kiri. Ingat dia sebut N maksudnya dia nak N sahaja. Kumpul sebelah kiri. Okay. 16N tolak 2N, 14N. 2M kuasa 2, okay 12. 12 bawa pergi sebelah lagi satu. 12 bawa sana jadi tolak. Okay. So dapat 2M kuasa 2 tolak 12. Okay, N tak boleh ada perkali depan dia. Dia kena single. Tak boleh ada nombor. Nombor ni kita kena pindah sebelah lagi satu, bahagi. Okay, 14 bahagi. Kedua-dua sebutan. Okay, kedua-dua sebutan. So, 2 per 14 ialah 1 per 7. 12 per 14 ialah 6 per 7. Okay, boleh tekan kalkulator. 12 bahagi 14, 6 per 7. Okay, so itu dapat 5M kuasa N sama dengan M kuasa 2 tolak 6 per 7. Jawapan dia A. Jawapan dia A. N kuasa 2 tolak N per 7. Okey, yang ni ada soalan tak? Okey, jumpa bentuk macam ni mesti buat darab silang. Darab silang. Okay, darab silang, strategi kita N tu sebelah kiri. N tu sebelah kiri. So kalau tak ada soalan, cikgu move kepada soalan 22. Kalau laju cakap laju ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, 22. 22. Tengok kertas masing-masing, muka surat 19. Okay. Darjah 15 menunjukkan harga bagi buku dan pen di sebuah kedai alat tulis. Tak tahu pun buku tu berapa ringgit, pen tu berapa ringgit. So dia wakilkan dengan pemboleh ubah. 3 buku tu X, 4 pen tu Y. Bayar 24 ringgit jumlah harga dia. Okay, tengok cikgu bulatkan hijau ni. Tulis persamaan bagi harga sebuah buku. Yang mana dia sebut dulu dalam exam itu yang dia nak. Faham tak? Okay. Yang mana dia sebut dulu, itu yang dia nak. Okay. Kita nak cari yang tu sebenarnya. Okay. Tulis persamaan bagi harga sebuah buku dalam sebutan harga untuk sebatang pen. Buku 3, 3X. Pen 4, 4Y. Jumlah duit 24. X tu biar sahaja kat situ tempat dia. Mana-mana yang tak berkenaan tu pindah dia. 4Y pindah sebelah sana, tolak 4Y. 3 tak boleh ada. Dia cikgu cakap apa? X tu kena single. Dia tak boleh ada perkali depan dia. Perkali tu bawa pergi sebelah lagi satu, bahagi. So tu dapat 24 tolak 4Y per 3. Jawapan A. Okay. Setakat ada soalan ke? Cikgu syok seorang-seorang ni, Faham ke? Faham. Oh, kita boleh ikut Ya, boleh. Okay. Next, 23. 23 ni, soalan indeks. Ni form 3 juga ni. Masalah sekarang ni. Awak kena betul-betul kuasai yang basic dulu. Okay. Kena ambil masa ni, kena study. Study balik yang form 1, form 2, form 3. Semua masuk. Okay. Nombor 23, permudahkan 64
M kuasa 3 kuasa lagi 1/3 darab M kuasa 4 N kuasa 3. Yang ni per 2N. Cikgu cakap apa? Kalau ada kurungan, kita kena buka kurungan. Matematik tak boleh selesai kalau tak buka kurungan. Kita kena selesaikan masalah tu, kita kena buka kurungan tu. Okay. So 64 ni kuasa 1. Kuasa 1 darab dengan kuasa dekat luar dapat 64 kuasa 1/3. Okay. Kita settle yang tu. Tengok kawan dia sebelah ni M. M kuasa 3 kuasa dengan dekat luar tadi 1/3. 3 ni boleh cancel. Kuning ni potong. Okay. So tekan kalkulator. 64 punca kuasa 3 berapa? 64. Okay, bawah ni punca kuasa. Atas tu kuasa. Okay. 64 punca kuasa 3. Dapat 4. Tu cikgu dapat 4 tu. Okay. 4. Okay, ni dah cancel kan. Tinggal M kuasa 1. M kuasa 1 M. Darab M kuasa 4. N kuasa 3. Bawah 2N. 4 dengan 2 ni boleh kecilkan lagi. Potong. Kuning ni potong. Tinggal yang purple ni 2 dekat atas. N 1. Atas ada 3. Potong dia. 3 potong dengan 1. Tinggal yang purple tu 2. So kita tengok mana yang tinggal. 2. M ada 5. 1 ni 4. So 5. N 2. Okay. So jawapan dia donkey. 2M kuasa 5. N kuasa 2. Okay, boleh teruskan ke? 23 ni boleh faham? Lapan orang. Okey, cikgu teruskan 24. Kalau nak tanya je, jangan takut, kita berapa orang ni. Cikgu buat 2 kelas sebenarnya dengan 5W, tapi 5W orang pun tak ada. Semua dah terror, tahap Dewata Raya. Okey, 24. 24, 5 kuasa 6 darab 1/2 kuasa 9. Kuasa lagi 1/3 bahagi 2 kuasa negatif 5 darab 125. Okey. Strategi dia, kamu kena tengok ni asas berapa. Okey, ni asas 5. Ni asas 2. Asas 2, yang ni mesti asas 5. Mesti asas 5. Dia kena pair. Pasangan. Asas 5, asas 2, asas 2, asas 5. Okey, 125 adalah 5 kuasa 3. 5 darab 5 darab 5 dapat 125. Okey, tengok cikgu buat ya. Cikgu kata, okay, semua yang dalam kurungan kita kena buka kan. Okey, 6 kena darab dengan 1/3. Yang ini indeks negatif. Bila dia duduk di bawah, dia punya indeks tu negatif. Dia low class, indeks negatif. Bila kita bawa di atas, dia memang negatif lah. Okey, 2 kuasa negatif 9. Darab 1/3. Ingat kalau dia di bawah, dia indeks negatif bila kita bawa dia naik atas. Okey, 2 kuasa negatif 9 darab 1/3. Bahagi 2 kuasa negatif 5 darab 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 ni ialah cikgu sendiri yang tukar dia asas 5. Okey, cikgu sendiri yang tukar dia asas 5 sebab cikgu tahu 5 darab 5 darab 5, 125. Okey, yang ni kita boleh permudahkan. 6 potong dengan 3 dapat merah 2. 9 potong dengan 3 dapat 3. Okay. So bila dia asas sama, okay, 5 ada 5, 2 ada 2, dia ada geng dia, kita boleh selesaikan. Kalau dia tak ada geng, susah nak selesaikan. Okay, 5 kuasa 2 darab 2 kuasa negatif 3 bahagi buat underline, buat garisan. Semua ni sebenarnya dia duduk dekat bawah sebab kita bahagi.
Kalau bahagi, kita kena tolak indeks tu. Bahagi kena tolak indeks. So 2 tolak 3, negatif 3 tolak negatif 5. Okay, 2 tolak 3, negatif 1. Negatif 3 tolak 5, dapat 2. Okay, sambil-sambil tu tekan kalkulator. Tolak negatif 5, okay, dapat 2. Okay, 2 kuasa 2, 4. Okay, cikgu ajar apa tadi? Yang indeks negatif dia low class. Dia memang duduk kat bawah sebenarnya. Okay, so 5 tu dekat bawah. Okay, indeks negatif tu dia di bawah. Okay. Okay, next 25. 25 dia bonus. Tak ada jawapan. Patutnya kamu boleh dapat 1 markah lagi lah. Soalan tahun ni banyak kesilapan. Okay, nombor 25. Antara garis nombor yang berikut, yang manakah penyelesaian ketaksamaan bagi 3 tolak X lebih besar atau sama dengan negatif 3 dan 3X tambah 2 lebih besar daripada 8. Kita ada 2 ketaksamaan dan kita kena selesaikan kedua-dua sekali. Okay, pertama. 3 tolak X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Okay, 3 pindah sana negatif. Sebab depan 3 tu positif. Bila pindah sebelah lebih 1 dia jadi negatif. So sekarang dia dah jadi negatif 6. Ya, negatif 6. Okay, buat sedikit catatan dekat sini. Okay, negatif 6 dibahagi dengan negatif 1. Apabila nombor dalam ketaksamaan dibahagi dengan nombor negatif, dia akan tukar simbol dia, tukar tanda. Kalau tadi besar, sekarang jadi kecil. Sini cikgu dah ajar ni. Okay, tapi awak buat sikit catatan dalam kertas awak tu. Okay. Tanda akan bertukar apabila dibahagi dengan nombor negatif. Okay. Maksudnya negatif kan, cikgu bagi dekat sini. Bahagi dekat sini, cikgu dapat 6. Simbol dia tukar. Okay. Ketaksamaan kedua, 3X tambah 2 lebih besar daripada 8. 2 pindah sana. 8 tolak 2, 6. 3 bahagi 6 bahagi 3, 2. Ni tak apa. Sebab dia bahagi nombor positif. Bahagi nombor positif tak ada tukar-tukar. Hanya bila bahagi dengan nombor negatif je baru tukar. Okay. So dia lebih besar dari 2. Kurang atau sama dengan 6. Kenapa cikgu kata bonus? Okay, besar daripada 2, kurang atau sama dengan 6. Patutnya dia kena lebih besar dari 2 dekat sini. Bila dia simbol dia tak ada sama dengan, bulatan dia tak ada hitam bulatan putih. Putih sahaja. Besar daripada 2 dia ke kanan. Kurang daripada 6 tapi ada sama dengan kan. So dia hitam ke kiri. Tapi jawapan dia semua tak ada ni. Sebab tu saya kata bonus. Nanti betulkan dekat jawapan tu. Okay, boleh lagi ke terima otak awak ni? Ke dah padat dah? Boleh. Okay, Aina je yang respon. Okay, nombor 26. Okay, 26 pun ketaksamaan. Cikgu rasa kertas 1 senang sikit daripada kertas 2. Okay, 26. 4 kurang daripada 3X tolak 11 kurang atau sama dengan negatif 6. Kurang atau sama dengan 16. Sasul je. Okay, dan 2Y tolak 1 kurang dari 19 adalah 2 ketaksamaan linear serentak. Di mana X dan Y ialah integer positif. Cari nilai maksimum bagi X tambah Y. Kita kena buat 3 penyelesaian. Ini 1. Cikgu tulis balik. 2Y tolak 1 kurang dari 19. Okay, 1 bawa sana tambah. Itu dapat 20 lah. Okay. 2 bawa sana bahagi. So saya dapat 10. Oleh kerana Y itu kurang dari 10, maka jawapannya mestilah 9. Sebab dia nak kurang dari 10. 10 tak termasuk
melainkan dia ada sama dengan. Ni tak ada sama dengan. So kita ambil 9. Okay, manakala yang kedua, yang ini, yang depan ni, tengah pecahan dia kepada 2 sebab dia ada kiri kanan, kita buat yang belakang dulu. Okay, 3x tolak 11 kurang atau sama dengan 16. Okay. 11 bawa pergi sana, dapat 16 tambah 11. Berapa? 27. Okay. 27 bahagi 3 9. Okay, satu lagi. 4 kurang daripada 3x tolak 11. Cikgu tukar tempat dia. Saya ambil 3x tolak 11 semua, saya pindah di depan. 4 saya pindah belakang. Okay, bila tukar tempat, kita kena tukar simbol juga. Sebab 4 tu kurang daripada 3x tolak 11. Mestilah 3x tolak 11 tu lebih besar daripada 4 kan? Okay. So negatif 11 tu saya bawa sebelah sana, dia jadi tambah lah. 4 tambah 11, 15. 15 bahagi 3, 5. So nilai dia X lebih besar dari 5 kurang atau sama dengan 9 ni. Jadi tak termasuk, 5 tak termasuk sebab bulatan dia putih. Dia tak termasuk. Dia lebih besar dari 5, so 6, 7, 8, 9 termasuk. Sebab bulatan dia hitam. Paling maksimum 9 lah. Okay. Nombor yang paling maksimum 9. So saya bulatkan 9. Ni X tau, 9 ni X. Y tadi 9. Okay. Dia nak X tambah Y. 9 tambah 9, 8. Cikgu. 18. Cikgu. Ya. Ni kenapa? Confused Tajuk ni form 5 ke form 2, form 3? Hilang suara awak macam mana? Ni Ainun ke? Tajuk ni. Cikgu dengar tak? Ainun tanya mana? Dengar tapi dia macam hilang macam tu. Apa dia? Suara awak macam hilang. Tenggelam timbul lah macam tu. Awak ulang balik. Hilang dah cikgu. Ulang. Hilang dah Ainun cikgu. Tajuk yang Hilang. Ni ada dia. Dia tak cakap dah. Ainun nak tanya apa? Cakap. Tina slow lah. Cikgu, Dah slow. Ainun tanya, apa ni tajuk ni tingkatan 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5? 4, 5 bukanlah. 1, 2, 3 tak ingat lah. Maksud saya bukan tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 1, 2, 3 yang mana satu saya tak ingat. Sebab lagipun sebab saya ajar yang sekarang ni ke SSM. Yang ni syllabus KBSM yang lama tu tau. Kan? Yang lama, so cikgu tak ingat lah. Sebab yang cikgu ajar form 1, setakat yang cikgu ajar sekarang ni 2-3 tahun ni KSSM. Jadi cikgu dah tak ingat dah yang mana satu. Okay, yang ni form berapa. Tapi saya tahu yang ni dah masuk dalam kepala otak saya lah. Sebab saya dulu pemeriksa kertas PMR dan ketua pemeriksa PT3. Okay. So saya ingat, saya rasa ingat saya ni macam form 3. Macam tu. Tapi awak kena pakai buku rujukan yang lama-lama. Awak tak boleh beli buku rujukan yang baru-baru kat pasaran ni, tak jual dah ni. Tu sebab cikgu nak bagi je buku rujukan cikgu tapi tak boleh masuk beli guru tu. Banyak buku rujukan buat apa? Daripada saya buang, saya bagi awak kan. Okay, awak tengok balik form 3. Ketaksamaan ni senang je. Dia macam persamaan linear juga. Sama je.
Okey, cuma dia punya simbol je lain. Simbol dia okey, ni kurang, ni besar macam tu. Dia persamaan dia sama dengan. Sama je konsep dia, bawa sebelah sana tambah, lepas tu bahagi, sama saja. Awak kena faham lah. Kalau dia lebih besar dari 5, kurang atau sama dengan 9, okey, awak tengok simbol dia. Kalau tak ada sama dengan, dia tak termasuk. Dia tak termasuk 5 tu sebab dia kata lebih besar. Mestilah ambil 6. Kalau dia kata kurang atau sama dengan 9, termasuklah 9 tu sekali sebab tu dia dah lock hitam tu. 9 tu memang ada. Macam tu. Okey. Ketaksamaan. Macam persamaan linear ni ada satu jawapan dia. Ketaksamaan linear ni ada banyak jawapan macam tu. Tu beza dia. Okey, nombor 27 ni pun form 3 kalau tak silap. 27 carta pi. Okey, carta pi. Nombor 27 Okey, rajah 16 ialah carta pi yang menunjukkan beberapa jenis buku yang dijual di sebuah kedai buku. Okey, jumlah buku di kedai tersebut ialah 900. 900 ni total semua buku. Okey. So apa yang dia nak ni? Dia nak cari jumlah buku matematik dan sains yang terdapat di kedai itu. Okey, macam mana kita nak tahu? Dia bagi sudut je. Sudut pun tak komplit. 65, 55, 90. Ni berapa pula ni? Tak tahu. So kita kena total semua ni equal to 360 lah. Sebab satu bulatan 360. Tambah semua ni 65, 90, 55, tambah Y, tambah Y tolak 10. Okay. Matematik, ingat, kalau lebih daripada satu sebutan mesti buat kurungan. Sebab dia bersama dengan kawan dia, awak tak boleh tak buat kurungan. Okay, dia kena datang sekali dengan kawan dia kan, Y tolak 10 ni mesti ada kurungan. Apa berlaku kalau tak ada, awak akan silap. Silap simbol nanti. Okay, tambah semua ni dulu. Cikgu kira cikgu dapat berapa 65, 90, 55, saya dapat 210. Okey, 210 ni saya pindah sebelah sana, saya tolak dengan 360. Okey, lepas tu saya dapat 150 lah. 150 tapi ada 10 ni bawa sebelah sana tambah 10, tu dapat 160. Bahagi dengan 2. Bagi dengan 2, so dapat Y 80. Okay, bila Y 80, bahasa Melayu, Y tolak 10. 80 tolak 10, 70. Dia main kat situ. Okay, soalan dia trik-trik dekat situ. Okay, ni 80, ni 70. Macam mana kita nak tahu bilangan buku? Okay, untuk carta pi, bilangan buku per jumlah darab 360 dapat sudut. Sudut matematik 90. Okey, 90. So kita nak cari buku maths, kita tak tahu berapa kan. Buku maths tu yang kita nak tahu. Buku maths tu tinggal kat sini, sebelah kiri. Yang tak berkaitan ni bawa sebelah sana. Okey, 90. Ni bahagi. Bahagi tukar sana jadi darab. Yang darab tukar sana jadi bahagi. Tekan 90 darab 900 bahagi 360 dapat 225. Okay, ulang balik untuk buku sains. Buku sains ada 80 darjah. 80 darjah darab 900 per 360. Dapat berapa? 200. Okay, total dia, total buku. Total buku ialah 200 tambah 225. So dapat 425. Ni form 3 ni, form 3. Bilangan per jumlah darab 360 dapat sudut dalam carta pi. Ya, ada soalan?
Okay, saya teruskan ke surat 22. Ini semua statistik. Okay, 28. Okay, jadual 2 ialah gundalan bagi skor markah yang diperoleh sekumpulan 42 orang murid dalam satu kuis. Okay, cikgu bagi masa awak tulis kekerapan. Tulis kekerapan berdasarkan gundalan. Satu mewakili satu lah. Ini 5 tambah 2, 7. Okay. Buat ni dulu. Kekerapan. 1, 3, 2, 4, 2, 7, 10, 2, 5, 5, 1. Okay, daripada situ kita dapat cari mod. Okay, cari beza antara skor mod dan skor min. Mod yang mana? Mod yang mana? Mod yang kekerapan tertinggi. Kekerapan tertinggi sekarang 10. Okay, mod dia mestilah 6. Okay, mod dia mestilah 6. Sebab kekerapan dia 10. Okay, so mod dapat 6. Min. Min ialah jumlah kekerapan darab markah bahagi dengan jumlah kekerapan. Okay, 0 darab 1 tambah 1 darab 3 tambah 2 darab 2. Ni kira sendiri. Kita dengan kalkulator tak payah tulis. 0 darab 1 tambah 1 darab 3 tambah 2 darab 2. 3 darab 4 tambah 4 darab 2 tambah 5 darab 7. 6 darab 10. 7 darab 2. 8 darab 5. 9 darab 5. 10 darab 1. Tambah semua dapat berapa? Sama tak dengan saya? Saya dapat 231. Kemudian saya bahagi dengan 42. Dapat ke? Cikgu nak tanya, Ah, cikgu macam mana nak cari yang mood tadi tu? Cikgu kata mood tu yang paling tinggi kan cikgu. kekerapan 10. Tapi kita tak ambil lah Lepas tu 10. yang Kita ambil 6 tu lah. Markah tu. Ni untuk menentukan dia. Yang kekerapan ni untuk menentukan yang mana satu kita nak pilih. Macam tu. Kekerapan 10 kita kena ambil markah tu. 6 lah mood dia. Okay, kira min. Min dapat tak? Okay, so cikgu dapat 5.5. Okay, 5.5. So dia nak beza. Beza tolak kalau jumlah tambah. Beza antara skor mod dan skor min. Okay, mod datang dulu kan. Mod dekat depan jadi 6 tolak 5.5. 0.5. Itu sahaja. Ya. Senang je. Okay, 29. Okay, jadual 3 menunjukkan jadual kekerapan bagi markah yang diperoleh dalam satu ujian. Ini markah diberi. Kita tengok dia kata diberi mod bagi data itu ialah 3. Ni mod dia. Mod 3 maksudnya 16 tu yang paling tinggi sekali dah. Tak ada orang berchallenge dia. 16 tu kekerapan tertinggi. Okay. Nombor lain tak boleh mengatasi 16. Okay. Kalau nombor lain lebih besar lagi tinggi daripada 16, 3 tu bukan lagi mod. Okay, cari nilai maksimum Y. Paling-paling maksimum Y tu boleh cecah 15 je. So jawapan dia 15 lah. C. Faham tak? Dia tak boleh mengatasi 16 ni. Bila dia mengatasi 16 ataupun dia 16 juga, maka 3 tu bukan lagi mod. Okay. So maksimum dia boleh 15 je. Macam tu. Ini senang je. Ni faham ke? Okay, kalau faham kita pergi 30. Kalau laju, cakap laju lah. Okay, 30. Okay, rajah 17 menunjukkan poligon kekerapan simpanan sekumpulan murid untuk bulan Januari 2020. Okay, kalau awak tengok betul-betul, yang ini ialah poligon kekerapan. Poligon kekerapan, bawah dia mestilah titik tengah.
titik tengah melawan kekerapan. Okay. Ini titik tengah ni 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 semua titik tengah. Okay, tandakan setiap titik tengah tu dekat atas dia tandakan dengan kekerapan. Okay, ini 3 ni tengah-tengah. Okay, antara 2 dengan 4 ni 3, 6, 8, 10, 7, 2. Macam tu. Okay. Berapa semua sekali ya? Berapa semua sekali? 3 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 2 berapa? 36 Minggu. Okay, so jumlah murid 36. B tu betul. Dia nak pernyataan berikut adalah benar kecuali. Dia nak cari yang tidak benar lah. B tu tolak tepi. B tu memang benar. Betul. B betul. Okay, adakah modal kelas dia 31 hingga 35? Okay, kita tengok mana mod 10 kan? Okay, bila mod 10, dia terletak antara 31 hingga 35 33. Cuba tambah 31 tambah 35 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 33 tu titik tengah. So betul lah ni. Mod dia adalah dalam kelas 31 hingga 35. A betul ya. A betul. Okay, sekarang kita nak kira min simpanan dia RM30.50. Betul ke ni? Min simpanan dia. Tengok balik formula. Min ialah jumlah titik tengah darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Okay. Titik tengah dia 18. Okay, 18 darab 3 darab 18 darab 3 tambah 23 darab 6 tambah 28 darab 8. Yang ni kan soalan ni macam mana nak tahu kita kena buat satu satu persatu. Yes, satu persatu. Yang mana yang betul tu kita tolak tepi lah. Dia nak cari yang kecuali kan. So kita kena buat satu-satu tau. Bila kita tak buat satu-satu nanti kita tak tahu yang mana satu betul. Macam tu. Okay. So kita kena buat min. Betul tak testing min dia? Min dia 28 darab 8 tambah 33 darab 10 tambah 38 darab 7 tambah 43 darab 2. Okay. Bahagi dengan semua murid tadi berapa? 36. Dapat tak 30.5? Cikgu dapat? Awak dapat tak? Dia kena kira tau. Kalau tak kira tentu tak tahu. Dapat kan? Ainun dapat tak Ainun? Min dia. Cikgu dapat cikgu 30.5. Alright. Okay. D. Bilangan murid yang menyimpan antara 31 dan 45 ialah 18. Okay. Katalah tak sempat nak cek satu-satu. Boleh juga kalau kita nak cari yang mana salah, kita cek yang macam mana cakap. Kalau saya buat satu-satu. Tapi kalau ada yang budak yang pandai tu dia tengok sekali pun dia dah tahu dah yang tu salah. Mana pula tu begini. Okey, di bilangan murid yang menyimpan antara 31 dan 45 ialah 18 tu salah lah. 41 kat sini. 31 dekat sini, 45 dekat sini. Bilangan murid dia 10 tambah 7 tambah 2 ada berapa? 19, bukan 18. So D tu salah. D tu salah. Okay, soalan 31. Okey, antara yang berikut yang manakah mewakili graf bagi Y sama dengan kurungan 3 tolak X kurungan lagi 1 tambah X. Okay. Sekarang ni dia dah buat dalam bentuk faktor tau. Dia dah buat bentuk faktor. Faktor ni samakan dia dengan sifar lah, kosong.
Faktor ni untuk kita tahu mana punca di graf tu. Maksudnya dia bersilang di mana. Di paksi X tu dia bersilang kat mana. Okey, 3 tolak X sama dengan kosong. Jadi negatif X sama dengan negatif 3. Sebab 3 bawa sana negatif. Hilangkan 3 tu. Hilangkan 3 pula. Hilangkan negatif. Negatif dapat di 3. Satu lagi punca. 1 tambah X sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 1. Dua-dua ni maksudnya graf tu menyentuh bersilang di paksi X di mana. Okey, tengok ada 4 jawapan dia. So C dengan D tak boleh. C dengan D awal-awal dah pangkah lah. Dia tak ikut kriteria. Kerana yang dia bagi dekat atas tadi punca dia 3 dengan negatif 1. C dengan D ni punca dia negatif 3, 1. Awal-awal kita dah cancel. Ni tak pilih. C dengan D tak pilih. C dengan D tak pilih. Kita ada 2 choice lagi. A dengan B je. Okay, A dengan B je A dengan B, okey. Darab 3 darab 1. 3 darab X. Okey, 3 darab 1, 3. 3 darab X, 3X. Negatif X. Darab satu-satu. Maaf ni. Negatif X. Negatif X kuasa 2. Okey, yang ni serupa. 3X tolak X sama dengan 2X. Tricky ke tu? Okey. Tersusun dia negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Okey, tengok depan. Okey, ni bentuk persamaan lagi suatu graf. Okay, kalau simbol dia X kuasa 2 negatif. 找借口出去。 Okay, negatif. Jadi graf dia muram. Okay, muram masam. Kalau positif graf dia senyum. Ingat macam tu je. Okay, kalau depan X kuasa 2 tu dapat negatif, maksudnya graf dia muram. Muram macam ni lah. Okay. Kalau positif graf dia senyum macam ni. So kita dapat muram kan, kita ambil B. So ada soalan tak ni? 31. Sebelum kita pergi 32. Sikit je lagi. Okay, 32. Okay, Raja 18 menunjukkan set semesta, set P dan set Q. Okay, kita nak cari P persilangan Q pelengkap. Okay, ini bahasa matematik lah. P persilangan Q pelengkap. Tapi cikgu mudahkan untuk kamu cari. Kita tahu kan, kalau N tu tindan, P tindan Q, ada tanda prime dekat atas Q tu, letak luar. Faham tak? Luar. So dia nak cari luar daripada Q yang bertindan dengan P. Okay, tutup Q tu. Q tutup. Tutup Q tu dengan tangan awak. Tutup Q, awak akan dapat 38. Yang mana bertindan dengan P, 38. Selepas tutup Q tu tutup, dia dapat 38 saja. Sebab dia nak tindan dengan P. Tindan dengan P, saya dapat 38. Itu je lah. Kalau nampak Q prime macam ni pelengkap, kita letak luar daripada Q. Tak nak Q. Q tak nak. Tutup Q, dapat luar daripada Q, tu dapat 38. Okay, jawapan dia A. Okay, rugilah yang tak datang meet hari ni. Cikgu memang tak sempat lah nak buat revision kertas 1. Kertas 1 penting tau, 40 markah. Kalau kita dapat 5-6 markah memang tak boleh tolong kita lah. At least kita kena dapat 20 ke atas. Baru boleh cantik markah tu. Okay, nombor 33. Raja 19 ialah gambar Raja Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set semesta. Set K, set L dan set N.
Okey, diberi bahawa set semesta ialah kesatuan K, kesatuan L, kesatuan M. Maksudnya tambah semua sekali sama dengan 26. Okay, 26 tu jumlah semua sekali lah. Ni 26 ni jumlah ke semua sekali. So saya tambah Saya tambah X tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah X kan. Saya cakap tadi semua sekali sama dengan 26 kan. Okey. So yang ini nombor tau. Nombor ni kita tambah dulu. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 bawa sana tu, tolak. 26 tolak 12, 14. 14 bahagi 2, 7. 7. X 7. X 7 ganti masuk sini 7. Ini 7. 7 tambah 4, 11. Ini 7. Okay, apa dia nak ni? Dia nak luar daripada M. Cikgu kata kalau ada tanda dekat atas tu kita tambah luar. UAR. Tambah luar M. Tutup M tu. Cikgu tutup dengan color kuning tu. Tutup M. So cikgu dapat X dengan 5 je. Tadi X tu kita kira kita dapat berapa? 7. 7 tambah 5. 12. Okey, jawapan dia 12. Okey, 12. Samakan dia dengan 26, cari X, dah dapat X, ganti masuk dalam. Tengok apa yang dia nak. Dia nak luar M, tutup M. Tutup M dapat 7 tambah 5, 15. The next, 34. Muka surat 27. Okay, ni teorem Pythagoras. Okay, Pythagoras ada rangkap dia. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Itu mesti hafal. Mesti hafal rangkap Pythagoras. Dia punya Pythagoras ni hanya ada pada segitiga bersudut tegak sahaja macam ni. Okay. Rangkap dia 3, 4, 5, salinnya 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Okey. Ada 4 rangkap yang mesti hafal. Okay, kita tengok rangkap ini 6, ini ada 10, 8 mestilah ini 6. AB diberi 10, OB ialah 2 kali OC. Mana datang OB ni? Okey. OB 8 kan? 2 kali OC. Maksudnya OC tu 4 lah. OB tu 8. Tapi oleh sebab dia sebelah kiri, jadi koordinat dia negatif 4, kosong. Walaupun jarak dia 4, tapi sebab dia sebelah kiri, jadi koordinat dia negatif 4, kosong. Okay, mana cikgu dapat 6? Okay, ini rangkap Pythagoras. 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kemudian dapat 36. Punca kuasa 2 dapat 6. Okay. Koordinat ni 6. 06. Okay, 06. Okay, kita sekarang nak cari persamaan garis lurus AC. Kalau kita nak cari persamaan, kita kena tahu 2 koordinat untuk cari kecerunan. Kalau tak tahu koordinat tu, kita tak boleh nak cari kecerunan, tak boleh nak cari persamaan. Okay, kena cari koordinat. Okay, saya dah dapatlah koordinat tu 06 dengan negatif 4, kosong. Cari kecerunan. 0 tolak 6 per negatif 4 tolak kosong. Saya dapat negatif 6 per negatif 4. Kecilkan lagi, dapat 3 per 2. Ini kecerunan kecerunan. Okay. Maka persamaan dia ialah Y sama dengan 3 per 2X tambah 6. Kenapa 6? Sebab pintasan Y dia 6. Okay. C tu ialah pintasan Y. Pintasan Y dia 6. Kat sini 6.
Okay, tak payah kira lah, kita memang tahu. Okay, petasan Y dia 6. Ada soalan tak? 34. Okey, nombor 35 naik 35. 35 ni boleh buat sendiri, senang je. Okay, graf manakah yang menunjukkan garis lurus dengan kecurunan negatif 3, 2? Okey, cuba angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Yang angkat tangan kanan ialah garis lurus dengan kecurunan positif. Okay, nampak tak yang cikgu tanda pangkah tu? Sebab bila kita angkat tangan kanan kita, kita dapat line macam ni Kita dapat line macam AB ni, macam ni So ini kecurunan dia positif. Bila kita angkat tangan kanan, positif. Okay, bila kita angkat tangan kiri, negatif. Okay, ni bila kita angkat tangan kiri, kita dapat bentuk ni kan. Okay, ni negatif. So AB tu awal-awal dah pangkah. Memang tak selected lah. Yang ni sebab dia positif sebenarnya. Okay, C dengan D, kita kena test satu-satu. Okay, cikgu test C dulu, 06, 40. 0 tolak 6, bahagi 4 tolak 0. Okay, dapat. Negatif 3/2 dapat. Jawapan dia C. Dah dapat C, tak payah buang masa tengok D. Memang tak dapat lah D tu. Kalau nak test juga pun boleh. Tapi memang dah dapat lah C tu. Jawapan dia negatif 3/2. Okay, jawapan dia C. Ingat tangan kanan mewakili kecurunan positif, manakala tangan kiri mewakili kecurunan negatif. Ini cikgu matematik tambahan ajar saya. Maksud saya kata 5 dulu. Angkat tangan kanan. Okay, tangan kanan positif. Tangan kiri negatif. Okay. Ingat itu sahaja. Okay, 36. Sikit lagi nak habis. Okay, 36. Ini kebarangkalian. Kebarangkalian ni topik tingkatan 4 Sebuah bakul mengandungi 3 jenis bunga iaitu 8 kuntum bunga ros, 9 kuntum bunga lili dan beberapa kuntum bunga daisy. Kuntum bunga dipilih secara rawak dari bakul. Diberi bahawa kebarangkalian memilih kuntum bunga ros ialah 2/5. Cari kebarangkalian memilih sekuntum bunga bukan bunga daisy. Pening-pening juga soalan dia ni. Okey, so sekarang ni ada 3 bunga. 3 bunga, rose, lily, daisy. Dia nak yang bukan daisy. Okey. Ni nak buat tu. Okey, untuk cari kebarangkalian kita kena dapatkan berapa jumlah bunga tu. Kita tak tahu bunga tu sebenarnya ada berapa, dia tak sebut pun. Kata-kata beberapa kan untuk bunga daisy. Okey, kita tengok sini. 2/5 ini untuk bunga apa? Bunga ros kan? Bunga ros 2/5. Jumlah dia ada 8 kan? Tapi jumlah semua bunga tu tak tahu, betul tak? Okey, 8 per jumlah sama dengan 2/5. Bawah ni mesti jumlah. Okey. Cara saya senang je. Saya buat darab je. Tak ada pening-pening. Okay. 8 sama dengan 2 darab 4. Okay, lepas tu bawah tu saya darab juga dengan nombor yang sama lah, 4. So dapatlah 20. Macam tu. Senang sahaja. Tak payah nak buat susah. Okay, ni 20. So jumlah semua bunga tu sebenarnya ada 20. Okay. So yang bukan daisy, rose dengan lily. Okay, rose 8, lily 9, dapat 7.
17. Per total. Total dapat 20 tadi kan. So dapat D lah D. Okay, dapat D. Jawapan dia 17 per 20. Senang je. Sebenarnya dia senang je. Cikgu. Kenapa kena kali 4? Yang ini teknik yang saya dapat. Okay, yang ini perkadaran. Pernah ni tak? Belajar perkadaran. Perkadaran apa? Perkadaran. Kita nak bagi dia sama macam ni. Dia sebenarnya sama tu, nampak tak? Equal tu. Nampak tak? Konsep dia. Faham tak? Nampak tak dia tengah-tengah tu ada equal? Kan? 8 tu sebenarnya sama dengan yang sebelah lagi satu ni. Ni. Ni sama dengan sini. Bila dia 8, dia sama je dengan sebelah ni. Tak ada beza pun. Tapi kat sini dia 2. 2 ni nak jadi sama macam 8 tu, dia kena darab 4 tu tak? Yang ini sebenarnya sama je ni. X. Kan? Dia sama. Konsep dia persamaan. Betul. 8 per X sama dengan 2 per 5. 2 ni kita nak samakan 8, so kita perlu darab 4. Jadi automatik lah yang rakan dia dekat bawah tu pun dia darab dengan 4. Sebab dia sama dengan Y sebelah sini. Macam tu. Tu kita darab lah 4. Senang dia. Kalau ikut buku teks dia adalah complicated sikit cara dia. Tapi kalau ikut saya ajar macam ni je. Darab 4. Sebab saya guna konsep inilah persamaan kadaran. Okay. Next, 37. 37 pun konsep sama je. Kalau ikut cikgu senang je. Okay, 37. Murid sekolah SMK Sri Murni mencari dana untuk rumah amal telah menyediakan 1,000 borang undian. Ini dia bagi jumlah tau. Dia bagi jumlah 1,000. Aina, glamour Aina telah mengisi 50 borang undian. Keesokan harinya, Aina membeli lagi beberapa borang undian. Okay. Hari ni dia beli 50. Esok dia tambah lagi. Esok tak tahu dia beli berapa. Tapi dia bagi tahu kawan dia. Barangkalian dia menang ialah 1/4. Okay, berapa borang yang dia beli lagi? Macam tu. Dia punya soalan. Berapa lagi borang yang dia beli pada esok tu? Okay. So, menang 1/4 sama dengan berapa borang, tak tahu borang tu X. X tu pun boleh ubah, kita nak wakilkan kepada kuantiti kita tak tahu berapa nilainya. Okay. X ke total je 1,000. Okay. Sama-sama persamaan, perkadaran sama. Jadi kita nak samakan dia. 4 ni nak jadikan dia sama dengan 1,000, kita kena darab dengan 250. Baru tu dia jadi sama. Okay. Bila darab dengan 250, atas dia pun samalah sebab dia ni partner ni, tak boleh berpisah. Okay, 250 darab 1, so dapat 250 tu adalah borang tu 250. Tapi dia dah awal-awal dia dah beli 50. Berapa dia tambah? Dia tambah lagi 200. Okay, dia tambah lagi 200. Okay, sebab soalan dia kata berapa borang yang telah dibeli olehnya pada esok hari. Okay, ada soalan tak ni? Senang je kan? Cuma nak tahu, nak buat tu je lah. Sebab cikgu pun tak pernah buat ulang kaji. Tak sempat lah tahun ni. Cuti je. Okay, 38 lah sekarang. Sikit lagi ada 2-3 soalan lagi 38. Okay, diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Soalan ni jawapan dia C tau, tapi cikgu tanda B sebab skema bagi B. Malam saya cek kenapa ni. Kalau siapa-siapa yang dapat C, PM saya tambah markah 1. Okay, diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Okay, bila berubah secara songsang ni dekat bawah lah. K tu dekat atas. Punca kuasa 2X tu dia di bawah songsang. Okay, jika Y sama dengan 4X kuasa N, nilai N ialah, ni konsep persamaan. Okay, yang ni bila cikgu kata bila dia duduk dekat bawah, dia adalah negatif. Dia punya lower class kan. Dia, bila kita bawa naik atas, dia negatif, indeks negatif.
Okay, kita bawa dia naik atas. Okay, so dia jadi negatif. Okay, so dia kata Y sama dengan 4X kuasa N. Okay, dia sama tau. Ni Y, ni pun Y. Ni pun Y juga ni. 4X kuasa N ni Y. Kita samakan dia. Okay, kita tengok mana padanan dia. K tu 4. K tu 4 sebenarnya. Okay, kalau ikut konsep persamaan, K tu 4, X. N tu ialah negatif 1/2. Okay, N ialah negatif 1/2. Jawapan dia C. Kalau konsep persamaan, sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. 4 ialah K, X, N ialah kuasa negatif 1/2. Okay, 39. Diberi bahawa PQ kuasa 1/2 per R sama dengan K ialah pemala, pernyataan manakah yang benar? Kita kena tukar dia. Okay, kita tengok setiap jawapan ada P. P, D pun P. Okay, semua P. So kita kena jadikan P tu perkara rumus. P tu kena duduk depan. Nampak tak soalan dia? P berubah secara songsang, P berubah secara songsang, P berubah secara langsung. Okay, P tu dia sebut P dulu, P tu kena ada kat depan. Okay, ingat tu je pesan cikgu. P tu mesti ada kat depan bila dia sebut dulu dalam soalan. Okay, P Q kuasa 1/2. Tak nak lah Q 1/2 ni. Pergi pindahkan dia sebab tak nak ada apa-apa. P tu mesti single je. Okay, bila dia pindah, bahagi kan. Bahagi dia duduk dekat bawah. Okay. Kuasa 1/2 ialah punca kuasa 2. Okay. Punca kuasa 2. Mana datang RK tu? RK tu, R tu bawa naik atas. R tu darab dengan K. Okay. R darab dengan tadi, R tu ada dekat bawah kan? R tu bawa naik atas, darab. Okay, saya tukar tempat je ni. K duduk depan, R duduk belakang. Sebenarnya sama je. Tapi sebab saya tukar tempat, K tu pemala Pemala tu dekat depan. Okay, so jawapan dia C. C ialah P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Betul tak? Punca kuasa 2Q tu ada kat bawah. Kan? Berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Q tu ada dekat bawah dan berubah secara langsung dengan R. R tu dekat atas, so betul lah. K tu pemala je. Pemala memang sentiasa dekat atas, dia tak boleh ada dekat bawah. Okay, so C, jawapan C ya. C. Okay, last 40. 40 ni senang je, siapa tak dapat memang rugi. Okay, 40 diberi negatif A 6 tambah 4. 4 ni darab lah, kurungan. Okay, negatif 2, 3 sama dengan 3, 3B. Ni sebaris. Okay, sebaris negatif A tolak 8 sama dengan 3. Mana datang 8? 2 darab 4, 8. Okay, negatif A sama dengan, okay, negatif 8 bawa sana, positif. Okay, so 3 tambah 8, 11. A sama dengan negatif 11. Okay, A sama dengan negatif 11. Okay, pangkah A, pangkah D. Adalah pangkah A, pangkah D. Sebab jawapan A negatif 11. Tinggal satu lagi. 6 tambah 12 sama dengan 3B. Okay, 3B sama dengan 18. B sama dengan 6. Okay, sebab 18 bahagi 3, 6. Okay, jawapan dia C. A ialah negatif 11. B ialah 6. Okay, ini boleh dapat ke? Ada soalan? Tak ada. Cikgu. Nampak? Cikgu, kalau saya tanya soalan tu kedua boleh tak cikgu? Apa dia? Cikgu, yang hari tu yang apa tu yang kita orang cakap yang graf tu salah, graf tu sebenarnya betul ke salah cikgu? Peta 2 Yang soalan nombor 14 tu. Soalan tu, soalan dia yang salah. Oh. Dia macam ni,
Semua soalan tu memang ada pembetulan, tapi pembetulan tu dapat masa selepas rehat. Faham tak? Sebab sekolah lain dia mula dengan paper 1 dulu. Oh. Jadi bila dia mula paper 1, sekolah kita je special dia mula dengan paper 2 dulu. Jadi pembetulan tu keluar dekat Telegram pengetua masa rehat. Tapi saya memang dah tahu soalan tu salah. saya dah buat pembetulan dekat 5W. Lepas tu saya tanya cikgu lain kata tak ada salah. Jadi saya macam tak confident lah nak buat pengumuman kat dewan. Lepas tu saya berjumpa dengan bos kata bagi markah free lah 5. Okay, aku dapat markah free 5 dah, semua orang dapat markah free 5. Lepas tu semalam saya check lagi kertas 1 pun ada kesilapan lagi dekat skema tu. Cuba check nombor 38 awak dapat C, awak dapat 1 markah lagi Kalau C tu betul. Check. Tahun ni diorang kelang kabut sikit buat soalan ni. Tahulah macam. Okay, yang kertas 2 yang kemah tu, kenapa tak faham? Cikgu bila dah cikgu bagi jawapan tu macam senang. Sebenarnya senang. Itulah. Lepas tu kan matematik ni kita tak boleh belajar seorang tau. Kalau belajar seorang kepala kita meletup. Sebab kita tak tahu nak tanya siapa. Kena belajar dengan cikgu sebab tu cikgu suruh meet. Tapi dia orang tak nak meet, cikgu tak boleh tolong lah. Macam tu. Kita bukan meet hari-hari pun. Tapi terima kasih lah beberapa orang yang datang. 8 orang, 7 orang ni. Bila awak meet hari ni awak dapat something tak? Dapat. Kan. Sebab tu lah. Kalau awak belajar macam mana awak pandai pun awak belajar seorang, awak belajar ikut buku, dia tak sama tau belajar dengan orang. Saya ajar teknik yang saya rasa saya rasa mudah untuk awak faham. Teknik yang kebarangkalian tu memang paling mudah lah cikgu ajar. Kebarangkalian tadi tu memang awak mesti dapat kalau awak ikut konsep saya ajar yang awak buat ni. Ni memang senang sebenarnya. Nampak macam susah tapi senang je. Tak payah nak buat complicated sangat. Okay, yang paper 2 tu semua orang kena buat pembetulan. Wajib Okay. Okay, yang kemah tu sebenarnya bumbung kemah tu dia lipat 2. Bila dia lipat 2, kemah tu panjang dia 7 kalau tak silap kan? 7 kan? So bila dia lipat 2, so 3.5 kanan, 3.5 kiri tau. Bila kemah mestilah straight segitiga. Maksudnya tapak je dengan bumbung tu mestilah dapat 2 segitiga sudut tegak. Kalau kemah sengit, macam mana pula kan? Kemah tu kena tegak. Kemah kena tegak. Sebab tu dia ada segitiga sudut tegak kat situ. Awak kena ingat lah. Kita kena tandakan sudut dia cikgu. Kalau untuk soalan macam ni. Ya. Sudut dia. Tahun lepas pun keluar macam tu sudut dia. Sudut bukaan pintu tahun lepas. Dia tak ada yang bulat-bulat pangkah tu. Yang ni tak boleh pakai bulat-bulat pangkah tau. Soalan macam ni. Kalau bulat-bulat pangkah memang tak dapat. Soalan tahun lepas dia buka pintu. Dia suruh cari sudut antara pintu dengan dinding. Ramai dapat salah. Cikgu yang tanda kertas masa tu. Cikgu tanda Sarawak ke Sabah. Selangor dengan Johor. Okey, yang tahun ni dia keluar trial kemah kan. Kemah dengan tapak. So kena lukis dekat kemah tu tau. Tanda. Tunjuk ni sudut. Kalau tak tunjuk dekat kemah tu tak dapat markah. Lepas tu ingatlah Toa So tu. 3 tu kena ingat Okay, ada soalan lain tak? Ainul okey ke? Helena Joseph? Okay. Okay, cikgu. Okey. Wenyan? Cikgu. Cikgu. Boleh tak cikgu? Tanya ada lainan. Okay. Cikgu nanti boleh tak masa nanti sekolah, cikgu kan mesti nak Hilang lah. Cikgu tak. Hilang buat soalan-soalan percubaan dari negeri lain kan?
Kan cikgu nak ajar Boleh. satu persatu. Buat soalan percubaan lah. Tak kuasa nak ajar satu-satu. Mana sempat dah. Kalau awak nak, cikgu meet je dengan awak. Awak nak hari apa? Saya boleh je ambil satu hari, 1 jam. Itulah. Janji. Boleh je sebab soalan ketersamaan kan yang percubaan kan dia tanyakan tempat macam mana nak tahu dia apa orang kata yang simbol tu. Ya. Boleh? Simbol boleh. Boleh. Oh. Okey. Ya, kertas 2 ada lagi kita nak tanya. Ada cikgu. Tapi cikgu tak ada slide dia. Lagi. Cikgu yang soalan 6A tu. Awak present boleh tak? Awak present yang awak punya slide. Yang cikgu dah share tu. Kertas 2. Boleh tak? Pandai tak? Alah, Bukan WhatsApp. kena. Kalau cikgu scan cikgu. Cikgu scan, awak buka, awak present boleh. Awak papar je sebab cikgu punya. Cikgu tak save dalam laptop ni. Soalan mana? Cikgu yang soalan 6A tu saya nak tanya yang tips tu. 6A, okey. Yang saya tak faham lah yang tips B atau P titik 3 tu B tu apa benda cikgu? Saya tak faham. 6A. 6A pasal 6A. Palsu benar tu. Oh, palsu. Yang ni ko. Ni. kau tengok kat Asli ni. Sekejap. Nak buka awak ni. Sekejap. Baca sikit soalan dia. Menyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Oh, ada Punca 3 titik tu. Ah, 3 titik tu matik marker. Marker. Oh. Maksudnya Maksudnya B atau benar atau palsu benar lah cikgu. Macam tu. benar atau palsu maka benar. Benar atau benar maka benar. Palsu atau benar maka benar. Oh. Palsu ni dia pilih salah satu je. Kalau dua-dua tu palsu baru dia jadi palsu lah macam tu. Either one dia pilih salah satu. Tapi dan tu mesti N. Wajib dua-dua benar macam tu. Okay, soalan tu benar atau palsu kan? BP kan? Yang warna biru tu. Jadi benar lah. Kalau depan tu palsu, belakang palsu, baru jadi palsu. Ada lagi soalan lain? Tu je lah cikgu. Okey, nanti kita jumpa lagi ya. Okay. Terima kasih. Cikgu. Salam.